Assalamualaikum, selamat pagi. Cikgu doakan murid-murid cikgu berada dalam keadaan yang sihat dan yang paling penting telah pun bersarapan. Hari ini kita kembali ke kelas PDPR Bahasa Melayu dengan memfokuskan karangan jenis catatan. Apakah itu karangan jenis catatan? Karangan jenis catatan ini bertujuan untuk mencatatkan atau melaporkan peristiwa penting yang berlaku terhadap diri sendiri. Karangan ini juga hampir sama seperti karangan jenis cerita, tetapi format penulisan adalah berbeza. Oleh itu, mari kita kenali beberapa format karangan jenis catatan. Yang pertama, terbahagi kepada dua jenis, iaitu catatan harian dan catatan semasa. Penulisan karangan ini juga mestilah tertib mengikut kronologi. Tajuk ditulis pada bahagian atas karangan dan terdapat dua cara untuk menulis tajuk. Pertama, menggunakan huruf besar semua. Tajuk perlu digariskan atau menggunakan huruf besar hanya pada pangkal kata dan tajuk perlu digariskan. Bagi catatan jenis harian, ada dua perkara perlu ditekankan, iaitu penulisan hari dan tarikh. Manakala catatan semasa, ada 4 perkara yang ditekankan, iaitu mesti mengandungi hari, masa, tarikh dan titik bertindih. Seperti karangan lain, karangan jenis catatan ini juga mesti terdiri 6 isi. Tetapi isi tersebut ditulis secara selari dari tepi, tidak ada pemerengganan. Penggunaan kata ataupun ayat karangan jenis ini adalah ringkas tetapi padat, tidak perlu berjela-jela. Penggunaan penanda wacana pula hanya pada ayat kedua dan ayat seterusnya. Penggunaan teknik Mas BBD adalah amat disarankan. Mengapa, apa, siapa, bila, bagaimana dan di mana. Sekarang kita beralih kepada contoh catatan harian. Kalau kamu lihat penulisan tajuk yang cikgu sertakan di sini, menggunakan huruf besar pada pangkal kata. Oleh itu, tajuk ini perlu digariskan. Catatan harian menekankan dua perkara, iaitu hari dan tarikh. Selepas hari, tanda baca koma perlu diletakkan, barulah kamu tulis tarikh dia. Tarikh dia tu mesti lengkap lah. 14 Disember 2020 contoh dia, dan gariskan. Kemudian barulah masuk isi kamu. Isi kamu mengandungi sekurang-kurangnya 2 hingga 3 ayat. Jangan setiap isi hanya 1 ayat sahaja. Kita lihat contoh dia. Sabtu 14 Disember 2020. Kami sekeluarga pulang ke kampung nenek di Kundasang, Sabah. Kami bertolak pada pukul 8 pagi dari Sandakan dan tiba di sana 5 jam kemudian. Kita lihat di sini, penggunaan ayat dia adalah sangat ringkas tetapi padat. Tidak perlu berjela-jela. Kami bertolak pada pukul 8 pagi. Kami melalui ini. Kami nampak ini. Tidak perlu ya anak-anak. Kemudian kita pergi hari seterusnya. Ahad 15 Disember 2020. Emak saudara saya melangsungkan perkahwinan. Suasana di rumah nenek sangat meriah. Kami menggunakan kesempatan ini membantu menghidangkan juada kepada para tetamu. Selasa 17 Disember 2020. Kami ke Desa Fak. Di situ kami melawat lembu-lembu yang diternak. Kami juga sempat melihat susu diproses serta menikmati aiskrim yang sedap. Anak-anak, kita lihat semula karangan catatan harian ini. Kronologi mengikut urutan dari hari Sabtu ke hari Ahad, kemudian hari Selasa. Karangan ini sebenarnya belum lengkap, baru mengandungi 3
isi. Okey, sepatutnya ada berapa isi? Pandai anak-anak cikgu. Mesti ada 6 isi. Selepas hari Selasa, kamu kena fikirkan hari apa seterusnya? Apa yang berlaku? Okey? Sekarang kita lihat pula karangan catatan semasa. Okey? Penulisan tajuk pula cikgu gunakan huruf besar semua. Oleh itu, tidak perlu gariskan tajuk tersebut. Okey? Ada 4 perkara yang perlu ditekankan dalam penulisan catatan semasa: hari, tarikh, masa dan titik bertindih. Okey, hari dan tarikh itu hanya sekali sahaja kamu tulis. Okey, masa itu sahaja yang kita akan lebihkan dia. Okey, sehingga 6 isilah. Okey, contoh dia macam ni dari 7.5. Tajuk dia tadi sukan tahunan. 7.5, 8, 8.5. Okey, mungkin pergi ke 9.5, 10.5, 11.5, selesai sukan tahunan tersebut. Okey, kena bijak pembahagian masa tersebut. Kita lihat dahulu contoh dia ya. 7.30 pagi. Para murid dan guru berpusu-pusu ke padang sekolah berpakaian sukan aneka warna. Tidak perlulah dibagi tahu ada yang berwarna begini, ada yang begini. Hal ini kerana pada pagi ini sukan tahunan akan diadakan buat julung-julung kali. 8 pagi, para ibu bapa tiba. Mereka mengambil tempat di kemah tetamu. Kemudian tetamu jemputan serta tetamu kehormat Tuan Pegawai Pelajaran Daerah Kota Kinabalu tiba. Okey, 8.30 pagi, kontingen perbarisan terdiri daripada peserta rumah merah, kuning, biru dan hijau melakukan lintas hormat. Tidak perlu berjela-jela. Tidak perlulah tambah lagi. Mereka melambai-lambai. Mereka tersenyum-senyum. Mereka memakai itu. Okey? Kita gunakan ayat yang ringkas tetapi padat. Faham anak-anak? Bijak 4 tulip. Seterusnya, mari kita siapkan tugasan. Sudah sedia? Tepuk tangan untuk diri sendiri. Okey, arahan dia semalam merupakan hari Minggu. Tulis catatan tentang kegiatan kamu pada hari tersebut. Tips dia di sini, ini merupakan catatan semasa. Catatan semasa. Jadi catatan semasa hanya memfokuskan 4 perkara, iaitu mesti ada hari, tarikh, masa dan titik bertindih. Hari Minggu. Hari Minggu bersama dengan hari apa tu? Pandai, hari Ahad. Jadi kamu akan tulis Ahad, berapa hari bulan. Tulislah situ tarikh yang sudah berlalu. Okey, jangan tarikh yang belum berlalu. Okey. Untuk pembahagian masa tu kena bijak. Pecahkan dia kepada 6 masa yang sesuai. Contoh dari 6 pagi, 8 pagi, 10 pagi, 5 petang, 7 malam sehinggalah 9 malam. 9 malam tu lazimnya masa untuk mengulang kaji dan mengemas peralatan sekolah. Contoh dia lah. Okey. Cikgu doakan kamu dapat siapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Okey, buat dengan kemas, garis tepi, langkau setiap isi. Okey, tulis dengan cantik juga supaya mudah dibaca dan mudah untuk cikgu periksa. Okey, selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa lagi.